supaya kasar sikit, supaya nampak hitam dari dia. Bukan itu maksudnya. Tidak dinukilkan daripada syama'il Nabi itu, ciri-ciri sifat Nabi itu ada kesan sujud di dahinya. Kalau ada tak apa, tapi maksud Nabi tak ada. Nabi lebih banyak sujud. Tentulah itu bukan maksudnya. Sebahagian para ulama seperti salaf, seperti Mujahid dan seumpamanya, mereka tidak suka kalau orang tu sengaja menjadikan kesan di dahinya. Dibimbangi itu menimbulkan riak. Tapi kalau dia tak ni, memang dah ada kesan di dahi dia kerana dia sujud, bukan dia nak buat, itu kesan yang tidak mengapa dengannya. Dan mudah-mudahan ini satu kebaikan, tanda pada diri dia. Kesan sujud yang disepakati oleh para ulama ialah wajahnya itu ada cahaya sujud, dilihat di akhirat ataupun hatta di dunia ini. Orang-orang yang ahli ibadah, ahli salat, ahli sujud, kita lihat wajahnya, hati orang-orang yang beriman, jantung hati orang beriman tahu dia ni ahli salat. Ada nur di wajahnya. Bukan mesti dia orang dia mesti putih. Hatta kalau kulitnya hitam, nampak cahaya sujud itu. Siapa yang tengok kawan-kawan dia sebelum semayang dengan selepas semayang, mungkin dia akan beza. Hatta kita tengok kadang-kadang ahli-ahli agama lain, walaupun dia pakai baju agama dia, tapi bila kita tengok di wajah dia itu, kita rasa kesugulan dan kita rasa serabut. Walaupun dia tu ada handsome juga, tapi serabut. Kita tak tahu macam mana nak cerita tu. Tapi bila kita tengok wajah orang yang saleh, kita tahu pada diri wajahnya itu ada nur, ada cahaya saleh dah. Bagi orang-orang yang mudah-mudahan Allah jadikan, jika tak orang nampak di dunia pun, Allah nampak di akhirat. Allah jadikan di akhirat, orang mukmin nampak di akhirat wajah orang-orang yang bersujud pada Allah Jalla wa'ala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Quran telah jelas. Ada riwayat kata-kata Jabir, ini bukan hadis Nabi. Kata-kata Jabir atau kalangan salah menyebut, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak salat dia pada waktu malam, elok wajahnya pada waktu siang. Allah bagi elok wajah dia. Salah satu sebab wajah itu elok ialah kerana banyak salat pada waktu malam, banyak sujud pada Allah waktu malam, banyak zikir dia pada waktu malam, banyak doa. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Renggang tempat lambung mereka daripada tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Doa pada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan tamak kepada kurniaan Allah. Orang tidur lagi, dia bangun dah sejam sebelum subuh, 2 jam lagi sebelum subuh lagi bagus. Untuk apa? Bukan nak pergi tengok bola, bukan nak pergi cek WhatsApp, bukan nak pergi tengok mesej orang, handphone, tapi untuk sujud. Siapa yang bangun-bangun kerja dia duk pergi cek handphone dulu, dia solat pun dia tak hilang sebahagian nikmat dia. Sebab dia tak bangun kerana Allah, dia bangun kerana nak cek handphone. Bangun, berwuduk, takbir, salat, sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Nikmat yang tidak dapat memahaminya melainkan orang yang mengamalkannya.
Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita berulang kali, berpuluh kali baca, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a. Paling dekat hamba dengan Tuhannya ialah masa dia sujud. Dalam keadaan dia sujud, maka banyakkanlah doa. Nikmat siang mungkin ramai orang kacau kita. Satgi orang tu telefon, satgi kerja tu mai, kan? Siang ni sabhan tawila, Quran kata. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Bila dalam surah Al-Muzammil, bila Allah suruh Nabi qumil laila illa qalila, bangun malam. Tapi siang sibuk, malam tak sibuk. Malam boleh sujud lama, boleh mengadu lama, boleh berbicara lama dengan Allah Jalla wa'ala, merintih segala masalah yang dihadapi oleh kita. Tidak akan kecewa dan tidak akan rasa bersendirian orang-orang yang membanyakkan sujudnya pada Allah Jalla wa'ala. Itu adalah ubat bagi, tidak ada ubat yang lebih baik dalam hidup ini, dunia dan akhirat, melebihi sujud kepada Allah. Bersyukurlah apabila kita masih lagi boleh sujud, dan nikmatilah nikmat sujud itu. Abu Umamah, dia apabila jumpa Nabi, bertanya Nabi supaya Nabi bagi tahu dia apa amalan. Nabi pesan kat dia supaya dia banyakkan puasa. Dia kata dia dah buat dah. Dia tanya Nabi lagi, murni bi amrin antafi'u bih. Suruh, perintahlah aku ya Rasulullah dengan satu perkara yang aku dapat manfaat daripadanya. Kata Nabi, i'lam annaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Ketahuilah, Nabi kata, engkau tak sujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan Allah angkat dengan sujud tu satu kedudukan. Kita ni mungkin fikir kedudukan ni naik pangkat di pejabat kot, ataupun orang lantik jadi AJK. Tak. Kedudukan yang ada di kalangan hamba-hamba Allah ni, yang berjuta, berbilion ini, mungkin lebih ni, ada ranking di sisi Allah. Kita semua ni nak tahu kedudukan tu bila kita balik pada Allah nanti. Hatta di dunia ini nanti, di dunia yang kita hidup ni pun berbeza antara orang-orang yang menjadi awliya Allah, wali-wali Allah. Bukan wali Allah tu duk pergi, abang akulah wali Allah, bukan. Orang yang Allah sayang, yang mustajab doanya, yang Allah buka padanya apa yang tak dibuka pada orang lain, yang Allah lapangkan dadanya, Allah angkat kedudukannya. Kita tak tahu. Allah kata, Nabi kata, engkau innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Engkau tak sujud kepada Allah satu sujud, melainkan Allah mengangkatnya dengannya satu darajah. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah memadamkan dengan sebabnya satu kesalahan. Nikmat sujud, supaya kita dapat menikmati sujud yang kita sujud pada Allah Jalla wa'ala di dalam salat kita.